عليكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا سنبدأ أو سنفتح هذه الحلقة بقراءة Al-Quran. Kita mulai majlis kita, perhimpunan kita, dengan membaca Ummul Kitab ila hadin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruwai azwajihi wa zuriyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa atba'i tabi'in wa awliya as-salihin wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina. Syai'ulillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, Mursi dan Arjatan Kuasa Masjid, Datuk Datin, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, Tuan dan Puan, Ibu dan Ayah yang dirahmati lagi didoakan kebaikan, al-khair, al-yusr, kemudahan, al-afiyah, kesihatan fi hayati dunia, dalam kehidupan dunia ini sampai kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tazkirah subuh kita pada pagi ini bertajuk bercita-cita mati dalam keadaan Islam. Tamannal maut 'alal Islam. Jadi tuan-tuan sedang jemaah mati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang perlu diperhalusi dalam kehidupan beribadah ini ialah al-awamir, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam 30 juzuk Al-Quran, dalam 114 surah, 6,600 lebih ayat. Begitu juga perintah al-awamir yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada lidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batu tuan-tuan, selepas hajatul wada, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sepotong hadis menceritakan tentang keadaan situasi umat Islam di akhir zaman, dan apa yang mereka kena buat ialah at-tamassuk bid-din, berpegang teguh dengan al-agama, iaitu tuan-tuan, intamasaktum bihima kitaballah, kamu tidak akan sesat, jaminan daripada Nabi, kamu akan tak terbabas, tak tersasar sekiranya kamu berpegang teguh dengan kitab Allah Al-Quran dan as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
namun kena mengambil hadis ini dengan pemahaman daripada ulama. Kan nanti tuan-tuan timbul di akhir zaman nanti tuan dah tak nak pakai ilmu usul fiqh. Dah tak nak pakai al-istihsan, masalihul mursalah. Ini kaedah-kaedah yang dibuat oleh ulama memahamkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan yang nak faham Al-Quran dan Sunnah tuan, ulama mujtahidin yang memiliki 15. Maka kita tuan-tuan, orang awam ni mengambil panduan daripada alim ulama mujtahidin. Contoh ustaz tak nak faham, sebab itu kita ikut mazhab. Sebab itu kita ada Syafi'ul mazhab. Kita ikut Imam Syafi'i. Itu secara umumnya tuan-tuan. Maka tuan-tuan sedang jemaah mati oleh Allah SWT. Awamir dalam kehidupan tuan-tuan yang disebutkan di awal tadi, antaranya perintah-perintah Allah. Ada satu perintah yang mengingatkan kita supaya penonton supaya mati dalam hal keadaan Islam. Hari ini saya mengingatkan diri saya dan kita memuhasabah semua tuan, ada letak tak cita-cita kita nak mati dalam keadaan Islam? Dulu masa kita kecil-kecil, orang tua kita tuan ingatkan, okey apa besar nanti nak jadi apa? Nak jadi doktor. Kita pun ingatkan kepada anak kita, cucu kita, nak jadi apa? Cikgu. Itu biasa, semua kita melaluinya. Namun ada perkara tuan-tuan dalam kehidupan kita kena diperingatkan bahawa kita kena mati dalam keadaan Islam. Betul tuan, sedang jemaah mati oleh Allah SWT, antara dalil ayat Allah SWT yang berkaitan tentang persoalan ini tuan-tuan, antaranya tuan, perintah Allah SWT mengkisahkan tentang kehidupan Nabi Allah Yusuf yang memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah rakamkan dalam surah Yusuf. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wahai Allah, Engkaulah waliku, penolongku, pembantuku dalam urusan hidup di dunia dan di akhirat. Matikan aku. Nabi Allah Yusuf berdoa kepada Allah, wafatkan aku, matikan aku dalam keadaan Islam, dan jejakkan aku kepada jejak orang-orang soleh. Surah Yusuf ayat 101. Nabi Yusuf pun berdoa mati dalam keadaan Islam. Memang kata orang Kelantan, memang memang dia Islam, tapi tak minta kita ni mati dalam Islam. Berdasarkan ayat ni tuan-tuan, dikuatkan dengan datangnya al-hadis dari riwayat daripada Imam Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu dikira ketika penghujungnya. Dalam Al-Imam Zarqani tuan-tuan dalam syarah Mu'atta' menyebutkan bahawa amalan akhir seorang insan itu sesungguhnya penentu kepada syurga ataupun neraka. Penentu kepada syurga dan neraka. Sebab tuan-tuan kena bermula dengan cita-cita. Pernah kita sebutkan tuan, bahawa kita lihat orang mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan syahid, mati pada hari-hari yang mulia, hari Jumaat, mati ketika kuliah. Saya pernah cerita tuan-tuan di seksyen 7 Shah Alam, tempat tu. Itu tempat yang rekod juga tu, satu-satunya antara penceramah ustaz yang mengajar kuliah maghrib meninggal ketika kuliah maghrib. Saya cerita benda ni, kata satu jemaah depan tu, ustaz, tempat yang ustaz ceramah ni dulu saya ingat 4-5 tahun dulu pernah masuk dalam surat khabar tuan, ustaz tu ceramah meninggal tuan-tuan ketika kuliah maghrib. Itu antara contoh-contoh husnul khatimah, meninggal ketika baca Al-Quran, ketika duduk dalam majlis ataupun halaqah ilmu. Kita nak tuan-tuan, kena ada cita-cita itu. Bahkan
Nabi Yusuf digambarkan dalam surah Yusuf salah satu dalam bentuk berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jemaah mati Allah Subhanahu wa taala. Lain tuan-tuan, antaranya tuan-tuan doa dalam suratul A'raf ayat 126. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, lapangkan, kuatkan, teguhkan ke atas kami akan kesabaran. Sabar ni tuan-tuan. Ini tips tuan-tuan. Kadang orang tanya, inilah zaman-zaman ujian yang dahsyat akhir zaman ni tuan-tuan. Entah apa lagi lepas wabak pandemik ni. Dalam kitab Tanwirul Qulub dan juga di sebelah kitab Penawar Bagi Hati tuan-tuan, sabar ni tuan-tuan sampai mati. Dia tak ada istilah Dan dah habis sabar dah ni, Dan dah habis sabar dah. Tak berapa betul. Memang tak betul pun. Tak betul. Dan dah habis sabar dah. Sabar tu sampai mati. Tuan-tuan. Sabar dalam melakukan taatan. Ustaz, subuh ni berjemaah lagi, dah habis besok nak berjemaah lagi ke Ustaz? Saya ni 30 tahun dah subuh berjemaah kat Masjid TTDI. Kok dapat rekod pingat emas ke daripada jawatan masjid? Tak dapat pun, mawib pun tak bagi. Dia kata mari akal pelik-pelik tu. Tak ada sebab. Sabar dalam melakukan ketaatan, besok tulat sampai tuan, sampai bila? Sampai kita mati. Dan kita nak mati dalam husnul khatimah. Kalau ditakdirkan kita mati dalam sujud, kita nak mati dalam keadaan sujud. Bahkan kita semua bercita-cita dalam hal keadaan yang demikian. Allahu akbar. 2, pembagian sabar yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Ada orang tuan-tuan, dia boleh sabar dalam melakukan ketaatan, subuh, duha 8 rakaat, infak pagi. Jangan lupa tuan-tuan, infak pagi ni tuan-tuan. Kalau ustaz tak buat duit, tuan-tuan ada simpan nombor akaun masjid, silakan. Pastikan infak di waktu pagi. Kita dah istiqamah dah. Malam surah Al-Mulk memang baca lah ustaz, tak pernah tinggal lah ustaz. Berapa tahun dah lepas saya pencin sampai hari ni memang tak tinggal lah surah Al-Mulk. Alhamdulillah, istiqamah. Istiqamah yang sabar yang kedua ialah sabar meninggalkan maksiat. Saya mengingatkan diri saya tuan-tuan, saya mengingatkan, kerana sesungguhnya lidah yang berkata-kata ni lebih dekat dengan hati saya. Pastikan adakah di sana satu dosa, satu maksiat, satu perkara kemungkaran yang dimarahi dan dimukai oleh Allah, yang daripada dulu sampai hari ni ada tak yang kita buat? Tuan-tuan, memang orang tak boleh tinggal lah, kita buat lagi lah. Kita tinggalkan tuan. Pasal apa? Sabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar daripada ujian dan fitnah kehidupan. Sabar di atas musibah, sabar di atas ujian kehidupan, kematian. Ialah wabak hari ni, sabar. Orang fitnah kita, saya tak buat ustaz, dia orang ambil gambar. Hari ni tuan, banyak sangat orang yang ambil gambar, edit tuan-tuan, masuk dekat alam maya. Lepas tu dia kata kita buat. Sebenarnya kita tak buat. Banyak berlaku tuan. Ini semua menjadi muflis akhirat. Tuan-tuan sedang jemaah mati Allah SWT, dalam hidup kena minta kepada Allah kekuatan sabar. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Pasal apa? Kesabaran tu kita nak kandung, kita nak tanggung. Pasal apa? Wa tawaffana muslimin. Akhirnya bila kita mati dalam keadaan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslim tuan, Muslim dalam kitab Tanwir Qulub tu kena ada 2 tuan-tuan. Dia sebut taslim wa tasrif. Taslim wa tasrif. Taslim ni tuan, orang yang menyerah diri. Tuan-tuan, dalam dakwah di peringkat awal tuan-tuan, 13 tahun An-Nabi SAW jumpa dengan para sahabat, jumpa orang Islam. Kul huwallahu ahad. Nabi pesan kepada ni, katakan Allah yang satu. Dia dakwah 13 tahun, masukkan akidah, tanamkan, pasakkan tauhid. 13 tahun. 13 sinin. 13 sanah. 13 tahun masukkan akidah, Tuan-tuan, Sumayyah imratun, perempuan yang pertama syahidah fil Islam tuan-tuan. Tuan-tuan, Quran tak habis lagi turun.
30 juzuk tak habis lagi turun tuan-tuan. Tak sempat nak syariat apa nama, syariat-syariat lain ni, zakat semua tuan. Tapi dah mati dalam keadaan Islam, masuk syurga Allah SWT. Pasal apa? Pasal iman dan akidah hanya kepada Allah SWT. At-taslim, penyerahan diri yang total kepada Allah SWT. Apa yang Allah suruh buat, yang wajib, yang sunat. Yang dilarang oleh Allah SWT kepada dia tuan-tuan, haram dengan makruh. Tinggalkan, usahakan tuan, tak ada pedah pun. Jadikan yang mubah, yang kelima, yang harus, jadikan ibadah. Orang lain makan tuan, makan lagi. Kita ni makan ni ada sebab. Makan ni ya Allah, bismillah. Makan ni ya Allah nak dapat tenaga. Pasal apa? Kejap lagi aku nak ibadah, nak tolong orang, nak bantu orang, nak fikir pasal agama, fikir pasal umat, nak hantar WhatsApp dalam WhatsApp grup hadis-hadis Nabi, nak hantar pesanan-pesanan yang baik, perlukan tenaga, perlukan pemikiran. Maka tuan-tuan sidang jemaah Tuhan SWT, at-taslim. Yang kedua, at-tasrif, iaitu tuan-tuan kita buat kerja-kerja penyerahan diri itu dalam hal keadaan merasakan kebesaran Allah SWT. Tuan-tuan hadir pagi ni berjemaah, lepas doa tuan imam, tuan-tuan duduk dalam kuliah ilmu ni, bukan perasaan yang biasa-biasa. Kena mari dalam pemenang kita tuan-tuan ni. Tidaklah berhimpun dan sepotong hadis sebutkan apa ni, dalam satu majlis daripada majlis-majlis Allah, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, wa hafathumul malaikah. Hakikatnya memang kita tak nampak malaikat. Sekarang ini tuan-tuan, malaikatullah, malaikat Allah SWT, makhluk daripada makhluk Allah, alladzina la ya'sunallah, mereka tak pernah memaksiat Allah SWT. Mereka sedang mengurumuni kita. Wa hafathumul malaikah, para malaikat sedang mengurumuni kita. Manazalat alaihimur rahmah, maka turun ke atas mereka rahmat. Kita nak apa lagi tuan dalam hidup ni tuan? Rahmat. Rahmat tuan. Ayat ni tuan. Maka bila kita rasa ni, jadi kita dalam keadaan beribadah, dalam beriktikaf ni khusyuk khuduk kepada Allah SWT, mengharapkan narju sawab Allah, kita mengharapkan pahala-pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, jiran saya tuan-tuan meninggal, maknya Negeri Sembilan. Kawan ni subhanallah, ni jenis kuat, bagus, kuat zikir. Dia kalau talil fidak 70,000 tu duduk sorpan. Tuan. Sabtu ni di Jenderam ada buat lagi talil fidak tuan. 6.30 nak kena duduk tuan-tuan, 1 jam. Berapa orang campur dengan warga emas, subhanallah, 70,000 tuan. Zikir ni yang tasbih 1,000 tu masing-masing keluarlah, yang kita beli kat Mekah, nak pakai masa ni pakai. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dia cerita ni pengalaman ni ustaz, ialah dia dah lama, mak dia meninggal, baru ni meninggal. Dia try buat. Dulu orang kita selalu buat ni, baca kubur atas, mak dia meninggal, dia nak cuba tunggulah malam. Ialah kubur di kampung-kampung ni, saya tak tahu daerah mana tu, dia seram dia malam-malam dia terbalik balik lah. Dia rasa nak duduk baca surah, baca Quran, dia tengok kiri kanan, balik dia cerita kat tuan guru. Tuan guru cerita dan kuliah. Tuan-tuan, kita yang duduk atas kubur ni tuan-tuan, ialah kita adalah handphone, boleh buka lampu, boleh pasang. Kita pun rasa seram ni, kubur kan, kubur. Apatah lagi kawan tu yang duduk dalam kubur ni, la ilaha illallah, duduk sorang-sorang. Yang duduk dalam kubur tuan-tuan, duduk sorang-sorang, yang confirm dalam hadis-hadis yang sahih, kita masuk dalam kubur, first yang kita kena ialah dhammatul qabr, himpitan kubur. InsyaAllah orang yang soleh, orang jaga amalan, kita memang kena himpitan kubur. Namun himpitan sebagaimana perlukan seorang ibu yang erat kepada anaknya, himpitan yang manja. Orang yang soleh insyaAllah. Orang yang sebaliknya tuan, himpitan kubur, ni bercerakah kita punya tulang ni tuan, daripada kanan ke kiri ni bertembung tuan. Allah barwal iyazubillah. Itu belum nak start lagi dengan soal mungkar nakir dan semua. Maka tuan sedang jemaah berarti Allah SWT, antara perkara yang kita nak muhasabah pada pagi ini tuan-tuan ialah ayo kita pasak, tegarkan jiwa kita, niat kita nak mati dalam keadaan Islam. Tuan-tuan, dia tak tentu tuan-tuan. Kita pun dah baca sejarah Barsiso, nak kata alim, jauh alim lah daripada kita semua tuan-tuan. Dan kisah tu disebut tuan-tuan, bagaimana akhirnya tuan-tuan meninggal dalam keadaan keluar daripada agama Allah SWT. Hari ni pun kita di zaman ada dah orang sebut pasal nak keluar daripada Islam ni, kita dengar sendiri tuan-tuan. Dan
bagi isyarat supaya kita kena protect diri kita, ahli keluarga kita dengan meletakkan cita-cita kita mati dalam keadaan Islam. Allahu Akbar. Kisah Nabi Allah Yaqub yang Allah rakamkan dalam suratul Baqarah ayat 133. Nak cerita tuan kena buat ni. Wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutanna illa wa antum muslimun. Telah mewasiat dengannya Nabi Allah Ibrahim kepada sekalian anak-anaknya. Nabi Allah Ibrahim juga wasiat kepada anak-anaknya. Satu. Begitu juga Nabi Allah Yaqub kepada anak-anaknya. Apakah nasihatnya? Apakah wasiatnya? Wahai anak-anakku, Allah telah memilih bagi kamu kehidupan kamu Islam. Din kamu adalah Islam. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu mati dalam hal keadaan muslimun, dalam keadaan Islam. Tuan-tuan, dalam keadaan Islam. Allahu Akbar. Sebentuan dalam ayat yang lain, kita baca beberapa nota ni dalam ayat lain, surah Al-Imran, wa may yabtaghi ghairal islam madina. Siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai agama, falan yuqbala min, Allah tak terima daripadanya, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nanti di akhirat dia termasuk daripada golongan orang-orang yang rugi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuan-tuan sedang jemaah mati Allah Subhanahu taala. Ni saya nak akhiri dengan sepotong hadis daripada Sahal bin Sa'd As-Sa'idi. Hadis ni membimbangkan saya. Menakutkan kita orang yang dah istiqamah mai ke masjid berjemaah ni. Apa hadis tuan-tuan? Innal 'abda la ya'malu fima yaran nasu 'amala ahli jannah. Sesungguhnya seorang hamba dia beramal dia, amalan dia, kerjaan dia, usaha dia dilihat orang dengan amal ahli syurga. Wa innahu lamin ahlin nar. Maka sebenarnya hakikatnya dia itu sebenarnya adalah ahli neraka. Ada orang lain pula, cerita orang lain nak wa ya'malu fi ma yaran nas amala ahlin nar wa huwa min ahli jannah. Ada satu kelompok pula kehidupannya dia beramal dan amalannya dilihat orang dia sedang beramal dengan amal ahli neraka, tapi hakikatnya dia adalah ahli syurga. Wa innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan itu dikira ketika ending, ketika penghujungnya. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum Al-Hikam, huraian yang menyebutkan bahawa kita nak beramal ni tuan, kita kena jaga. Disebut antara tuan, kita kena jaga tafawuq ma baina zahir wal batin. Ni zahir kita tuan-tuan, inilah zahirnya. Batin kita kena jaga. Kita buat kerana Allah, buat kerana Allah. Sebab tuan-tuan baru ni saya di Selangor lah, wilayah awal lagi. Selangor baru ni masih lagi lah 100 orang. Semayang berjemaah 100 orang. Saya pergi cek masjid, saya pergi tuan-tuan 40 orang ni. Seolah-olah baru ni Selangor buka 100 orang solat berjemaah. Tuan-tuan, dalam Qaryah tu lebih lah 100 orang confirm tuan-tuan. 40 orang je, mana lagi 60 orang. Kalau lah ditanya tuan nanti nak turun Imam Mahdi, contohlah tuan, siapa nak jadi tentera Mahdi, masuk 100 orang semayang subuh tuan, 40 orang, mana lagi 60 orang. Tu belum nak cerita zaman-zaman yang dahsyat lagi tuan-tuan. Sedang jemaah mati Allah SWT, kita kena rebut. Maka kita buat tuan-tuan bukan kerana orang, kerana Allah SWT. Kalaupun kita datang berjemaah, orang pelekeh kita, orang ini kita tak ada orang nak datang pun, kita yang akan datang. Kita yang berusaha mendapatkan number itu. Kita yang berusaha untuk mendapatkan number itu. Itu hurai Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan beramalnya seorang ahli neraka macam ahli syurga, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, itu sebagai contoh rahmat dan benih khair dan rahmat daripada Allah Subhanahu taala, yang mana ketika akhirnya dia telah terpilih dengan kematian husnul khotimah. Jadi kita tak tahu tuan-tuan, ada orang yang baik mati dalam keadaan su'il khotimah, ada yang orang yang jahat, macam Dr. Farid Ravi, sahabat saya tuan, cerita abang dia dulu dia nak masuk Islam tuan, ketika umur 17 tahun dulu, yang pukul dia, nak bunuh dia lagi tuan. 3 hari sakit kuat dekat depan masuk Islam, dia pergi bela, dia jaga tuan, masuk Islam. Daripada sejahat-jahat orang abang dia tuan, akhirnya masuk Islam. Meninggal dia atas katil di hospital.
Kita pun tak tahu tuan-tuan. Kehidupan rahmat daripada Allah SWT. Sebab tu dalam hidup ni kena banyak minta rahmat. Di antara cara kita minta rahmat, berdoa, buat benda baik, dan kita buat kerana Allah, bukan kerana yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, sidang jemaah mati Allah SWT, poin saya nak berhenti dah tuan-tuan, iaitu ayuh pada pagi ni kita pasakkan diri kita. Kita teguhkan jiwa kita, hati kita, bahawa kita nak mati dalam keadaan mati yang baik, mati dalam keadaan mati yang husnul khatimah. Dan antara caranya tuan, perbanyakkan doa-doa yang Nabi SAW pernah sebut, antaranya wa kana Nabi SAW yuksiru bihadza doa dalam kitab Ar-Riyadatun ila Dar Akhirah. Pengarang menyebutkan bahawa Nabi SAW selalu memperbanyakkan doa ni. Yang doa ni semua kita hafal. Jangan tak baca doa ni. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, sabit, tetapkan qalbi, hatiku, ala dini, di atas agamamu. Itu yang sahih lah, tapi riwayat dia tambah wa ala taati, dan di atas ketaatan kepadamu wahai Allah. Amalkan tuan-tuan. Naik kereta ni, hujan turun barakah, mustajab doa. Baca doa ni, ya muqallibal, supaya jiwa kita kuat melalui apa pun situasi tuan-tuan. Kita tidak akan lari daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Sekadar itu, mudah-mudahan kita dapat ambil pengajaran, dapat kita amalkan disampaikan. Qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ij'alna minal mustami'in al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, golongkan kami, masukkan kami sekalian yang hadir daripada golongan orang-orang yang suka mendengar kalimat pengajaran yang baik. Kurniakan kami kekuatan agar dapat mengamalkannya dalam kehidupan individu, berkeluarga dan bermasyarakat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala taatik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami ya Allah, sekalian hadir, ahli keluarga kami, anak beranak kami, suami isteri kami, wahai Allah, termasuk daripada orang-orang yang teguh di atas agamamu dan melakukan siri ketaatan kepadamu wahai Allah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma idfa' warfa'na al ghala wal waba wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam wal balaya wal masaib ma zahara minha wa ma batan anna wa an ahli qaryatina wa mujtamaatana wa biladina wa biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.